Sebab saya pernah dengar satu kuliah, satu orang ustaz, dia berkuliah, dia kata, banyakkan mengaji ilmu fiqh, kurangkan mengaji ilmu hadis. Saya jadi pelik lah. Macam mana belajar fiqh tak tengok hadis langsung? Contoh tuan-tuan, tak ada dalam dunia ni orang belajar hadis. Apa jadi? Kadang-kadang ada sebahagian orang dia suka banding-banding ilmu. Dia kata ilmu yang paling bagus dalam agama ni ilmu fiqh lah. Dia kata sebab ilmu fiqh ni yang menyediakan hukum kepada orang. Kalau faqih tak ada ulama fiqh, tuan-tuan mana tahu hukum? Mana nak tahu hukum salat duha sunat? Mana nak tahu hukum solat asar tu wajib? Melainkan adanya ulama fiqh, baru orang boleh amal. Orang akidah pula kata, sebelum dia nak salat, dia kena beriman dulu tahu. Jadi ilmu akidah lah lagi penting. Sebab kalau tak ada iman, tak ada akidah, salat macam mana pun tak dikira. Akan jadi haba'an manthura, akan jadi debu-debu yang berterbangan. Betul? Ulama tafsir pula kata, sebelum nak beriman, sebelum nak beramal, kena faham Quran dulu tahu. Jadi ilmu tafsir lah lagi bagus. Sebab ilmu tafsir bagi faham dulu. Nabi SAW bawa Quran dan Quran tu difahami oleh orang Arab. Faham dulu, terpesona dulu dengan makna Quran, baru boleh jadi orang beriman. Orang hadis pula kata, yang koma duk bangga sangat ni, ilmu fiqh tu penting, ilmu akidah tu penting. Akidah dengan fiqh ni mari pada mana kalau tak ada hadis? Quran memang sebut beberapa hukum, tapi Quran biasanya sebut benda-benda yang umum, benda-benda detail dan spesifik. Quran kata salat, macam mana nak salat? Tengok hadis. Kalau tak ada ulama hadis, dia nak jadi apa? Tuan-tuan tahu solat maghrib berapa rakaat kalau tak ada hadis? Tuan-tuan tahu solat asar berapa rakaat kalau tak ada hadis? Tuan-tuan tahu cara nak sujud macam mana? Dalam Quran memang suruh sujud, dalam Quran memang suruh rukuk, tapi macam mana rukuk kalau tak ada hadis? Kalau tanya dekat pakcik-pakcik, merukuk beza dengan rukuk, sebab dia merukuk. Oh, merukuk kami tahulah, pasang api je. Itu bukan merukuk, itu merukuk. Yang tu tak betul lah, yang tu tak dibenarkan dalam masyarakat lah. Jadi kena tahu juga hadis, kerana hadis adalah bahan mentah yang digunakan oleh fuqaha. Akhirnya kita kata semua ilmu ni tak perlu dibanding-banding, kerana semuanya lengkap melengkapi. Tak ada Quran pun susah, tak ada hadis pun susah, tak ada ulama akidah pun susah, tak ada ulama fiqh pun susah. Kesemuanya berintegrasi, kesemuanya berkolaborasi untuk memberikan kefahaman yang holistik terhadap agama ini. Maka kita kena tafsirkan perkataan fiqh yang ada dalam hadis ni dengan makna bahasa, kerana bukan hanya ilmu fiqh saja kebaikan, ilmu hadis juga kebaikan, ilmu Quran juga kebaikan, ilmu akidah juga kebaikan. Sebab saya pernah dengar satu kuliah, satu orang ustaz, dia berkuliah, dia kata banyakkan mengaji ilmu fiqh, kurangkan mengaji ilmu hadis. Saya jadi pelik lah. Macam mana belajar fiqh tak tengok hadis langsung? At least dengarlah hadis sikit. Dia kata orang awam tak payah dengar lah dalil-dalil ni. Kita kata orang awam tak wajib tahu, tapi tak salah untuk dengar. Sebab Nabi SAW kata apa? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami' farubba muballaghin aw'a min sami'.
Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata Allah akan memberikan keceriaan wajah kepada orang yang mendengar kalamku, kemudian dia faham, kemudian dia hafal, kemudian dia menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kan? Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Maksudnya Nabi SAW galakkan kita ni pergi dengar hadis. Bahkan ulama-ulama zaman dulu, bila ada saja majlis samak hadis, tahu majlis samak? Majlis samak ni majlis bacaan hadis. Zaman dulu, Tok Syekh ni, bila nak buka kuliah hadis, dia akan kawal audience, bukan jenis open macam ni. Dia akan kawal, dia akan tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Dia akan kenal anak murid dia, kerana nak jaga keaslian hadis. Jadi zaman dulu ulama-ulama ni bila nak pergi dengar hadis, nak pergi dengar syekh baca hadis, mereka akan bawa anak-anak kecil. Bukan kata ulama hadis terkemudian saja. Di zaman sahabat juga, kita tengok Ibnu Umar, sahabat yang muda, meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas, sahabat yang muda, mendengar hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu saya pelik, macam mana tiba-tiba boleh ada seruan, jangan banyak sangat belajar hadis, belajar fiqh bagus. Bagi saya kata belajarlah dua-dua. Belajarlah empat-empat ilmu ni, kerana empat-empat ilmu ni ilmu yang baik. Belajar ilmu tafsir pun okey, belajar ilmu akidah pun okey, belajar ilmu fiqh pun okey, belajar ilmu hadis pun okey. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis ni, setidak-tidaknya kita dengarlah kalam Nabi. Kan? Setidak-tidaknya kita dengar kalam Nabi ni. Kenapa pak cik buat benda ni? Saya dengar Nabi SAW suruh. Bila kita solat tarawih kan, Ramadan ni, malam ni nak solat tarawih ni, solat tarawih ikut imam. Bila orang tanya kenapa solat tarawih pak cik? Sebab Nabi SAW kata, man qama Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana iman dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala, dapat pengampunan dosa, diampunkan dosa yang telah lalu. So at least bila dia beramal tu bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Dia beramal tu kerana dia tahu Nabi SAW yang suruh. Kan lain tu. Kan? Nak dengar kalam Nabi tu bukan satu benda yang mudah. Rezeki dengar hadis Nabi ni. Dengar hadis Nabi ni rezeki tuan-tuan. Zaman ni senang nak dengar hadis. Zaman dulu ulama mengembara jauh. Ada yang sampai bankrupt. Bankrupt. Pasal apa bankrupt? Mengembara. Bapak dia tinggal harta, warisan kat dia juta, habis dibelanjakan untuk mengembara mencari hadis. Tapi hasilnya kita tengok hari ni, bila orang mengkaji hadis, nak kaji status hadis, dia akan pastinya rujuk kepada pandangan Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in? Dialah orang yang bankrupt tu. Orang yang kehabisan harta disebabkan oleh menuntut ilmu hadis. Kan? Ada yang tinggal selai sepinggang hanya kerana nak menuntut ilmu hadis. Jadi sebab itu jangan duk banding-banding ilmu lah. Orang mengaji, orang tok guru datang mengajar fiqh, belajar fiqh. Tok guru datang mengajar tafsir, belajar tafsir. Kerana semuanya ilmu. Kerana semuanya ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.